Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat sekalian. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih. Ada 61 orang yang turut serta dalam perbahasan berkaitan dengan Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRECC, dan juga kepada semua yang setia berada di dalam Dewan pada masa yang begitu lewat ini. Saya akan bagi tumpuan kepada mereka yang hadir untuk diberikan jawapan, tapi mungkin ada beberapa persoalan kritikal yang mendapat perhatian meluas yang saya juga akan cuba jawab, dan selebihnya saya akan beri dalam bentuk jawapan bertulis. Dan ada 7 isu kalau dibahagikan dalam perbahasan kajian separuh penggal RMK ke-12, iaitu perubahan iklim, perhutanan dan biodiversiti 1, kedua tanah, ketiga kelestarian alam sekitar, keempat banjir dan saliran, kelima air dan pembetongan, keenam tenaga dan ketujuh mineral. Masjid Tanah ada bertanya tentang soal Vera yang berkaitan dengan carbon credit, kerana dikatakan oleh Masjid Tanah bahawa Vera terpalit dengan skandal penipuan dan pemalsuan berkaitan inisiatif perdagangan karbon. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan telah memberi mandat kepada Bursa Malaysia untuk membangunkan platform urus niaga pasaran karbon sukarela ataupun voluntary carbon market yang dinamakan sebagai Bursa Carbon Exchange BCX, dan ini merupakan the world's first syariah compliant carbon exchange in the world dengan izin. BCX telah dilancarkan pada 9 Disember tahun lepas dan menggunakan piawaian pasaran karbon Vera, Gold Standard dan lain-lain lagi. Pihak swasta dan pemain industri boleh menggunakan BCX untuk membeli kredit karbon untuk menyokong peralihan hijau dan pendekatan ESG. Dan ini adalah pendekatan yang tidak ada paksaan dan bersifat sukarela, dan tahun ini kita telah mulakan dengan 2 lelongan ataupun auction kredit karbon. Isu berkaitan penerbit kredit karbon sukarela Vera adalah berkaitan dengan isu-isu teknikal berkaitan piawaian yang digunakan untuk menerbitkan kredit karbon berasaskan hutan ataupun forest based carbon credits. Kita boleh tengok banyak laporan tentang perkara ini di dalam media antarabangsa, dan mengikut kenyataan daripada pihak Vera, mereka akan melaksanakan rektifikasi ke atas isu tersebut. Vera is an international organisation dengan izin. Justru dalam kita menyedari permintaan yang banyak dari kerajaan-kerajaan negeri yang mahu turut serta di dalam dagangan karbon, namun kerajaan juga menyedari bahawa ia harus dilaksanakan dengan berwibawa, maka penyediaan dasar karbon negara dilaksanakan secara, dalam pelaksanaannya kita sedang buat dengan komprehensif untuk menyumbang kepada pemuliharaan dan perluasan hutan dan membina ketahanan iklim. Itu ialah sasaran kita. Jadi kerajaan juga sedang melaksanakan kajian untuk melaksanakan pembangunan piawaian domestik dikenali sebagai dengan izin forest carbon offset, di dalam mempertimbangkan satu piawaian untuk membangunkan projek karbon dari sektor perhutanan dengan mengambil kira keperluan dari acuan kebangsaan, dan ini diambil oleh beberapa negara yang lain dan berbanding dengan mengambil piawaian antarabangsa sebagaimana kita buat. Ini bagi memastikan pembangunan projek karbon hutan yang lebih berdaya saing dan juga dapat mengatasi soal kredit integriti, dan juga yang dapat mengambil kira kekayaan carbon sink yang ada di negara kita yang mungkin berbeza dengan di negara yang lain. Seterusnya, Yang Berhormat Puchong meminta supaya diletakkan satu firm target. Ini saya jawab secara ringkas, Puchong tidak ada di sini, kerana kalau kita tahu sasaran sifar bersih kita ialah seawal 2050. Ini telah diumumkan oleh Perdana Menteri yang ke-9. Jadi bila istilah dia seawal, dia membuka ruang. Tapi pendirian kita pada waktu itu sebagai sebuah negara yang membangun, kita merasakan itu lebih realistik. Banyak negara lain yang negara misalnya Singapura pun lebih lewat
daripada sasaran yang kita letakkan. Jadi kita sedang buat kajian strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon LT-LETS yang akan dijangka siap pada penghujung tahun 2023, dan kita akan lihat sejauh mana kita dalam sasaran kita untuk mencapai pelepasan sifar bersih tahun 2050 ataupun lebih lewat, dan kita akan ambil tindakan sewajarnya. Seputih tidak ada. Okey, seterusnya jeli tidak ada. Parit Buntar. Ya, terima kasih kepada Yang Berhormat Parit Buntar yang memohon kerajaan memberi permit memburu kepada anggota rela dan penduduk kampung yang mempunyai senjata bagi tujuan menembak binatang-binatang yang mengancam keselamatan nyawa. Pada masa ini, tugasan pemantauan dan pengurusan konflik hidupan liar dilaksanakan oleh anggota Ranger Hidupan Liar Jabatan Perkhidmatan yang terlatih. Penglibatan rela dalam perkara ini memerlukan penelitian yang khusus pihak KDN kerana melibatkan aspek keselamatan anggota rela serta kelulusan penggunaan senjata api oleh PDRM. Tapi kita ada mekanisme-mekanisme yang lain. Pertama, melalui perkhidmatan secara direct. Kedua ialah melalui Ranger Community yang kita ambil daripada veteran tentera, pesara polis, orang asli dan juga komuniti setempat yang sedia ada, yang mungkin kita rasa lebih berkesan, tetapi dalam hal ini ia melibatkan peruntukan dan pihak NRCC sedang berbincang dengan Kementerian Kewangan. Seterusnya Go Musang. Sikit penjelasan. Isunya apabila kita berjumpa dengan Jabatan Perkhidmatan untuk bekerjasama bagi menembak binatang liar tersebut, mereka bagi alasan tak cukup tenaga, tak cukup tenaga, tak cukup peluru, bajet tak ada. Jadi dia mohon saya sebagai ahli parlimen untuk bertanya di parlimen supaya diberi kebenaran semula kepada anggota rela dan juga orang kampung yang ada lesen senjata api untuk menembak binatang liar tersebut. Ya, kita tahu isu ini adalah isu yang serius. Terima kasih Yang Berhormat Parit Buntar. Dan saya pun baru-baru ini adakan dialog dengan masyarakat orang asli yang datang daripada seluruh negara, dan ini antara isu pertama yang mereka bangkitkan. Jadi sebab itu dalam jawapan awal saya sebentar tadi, saya menyebut bahawa kita akan adakan perbincangan dengan Kementerian Kewangan. Memang kalau, sebab kita tahu ya, bila soal pokok dia apa? Soal pokok dia ialah apabila habitat haiwan liar ini sudah terganggu, semakin berkurangan, koridor-koridor haiwan liar terganggu, maka konflik antara manusia dan hidupan liar akan menjadi lebih banyak. Kalau kita mengikut jangkaan lama untuk kita sediakan bajet untuk perkhidmatan, memang bermasalah, sebab itu mungkin ambil kira pengalaman yang lepas dan tidak lagi dapat menampung keperluan yang ada pada hari ini. Dan kita tahu berapa banyak insiden kematian, insiden kecederaan, kerusakan tanaman, dan semua itu kita sedang ambil kira dalam perbincangan dengan Kementerian Kewangan untuk mencari satu penyelesaian yang bukan bersifat reactionary ataupun ad hoc, tetapi satu penyelesaian yang lebih memandang ke depan. Kita juga, saya telah sebut sebentar sebelum ini tentang kajian untuk tabung bagi kerosakan kebun dan harta. Bukan untuk SAIMDABI atau IOI dan sebagainya, tetapi untuk masyarakat pekebun-pekebun kecil. Sebab hari ini JKM ada sediakan sekiranya meninggal atau cedera akibat konflik dengan hidupan liar, tetapi tidak ada yang ditampung bagi kerosakan kepada kebun dan juga harta benda yang banyak dialami oleh masyarakat kampung, masyarakat orang asli dan sebagainya. Jadi itu yang kita akan ambil tindakan. Jadi terima kasih. Seterusnya Go Musang. Okey. Hulu Terengganu. Tidak ada. Hulu Langat lain. Seterusnya Ampang. Okey, terima kasih. Yang Berhormat Ampang menyebut tentang keperluan kerajaan mengkaji akta-akta yang berkaitan soal tanah, seperti isu pembangunan, pembinaan dan penyelenggaraan, seperti akta TOL, pengambilan tanah dan kanun tanah negara. Betul Ampang? Okey. Jadi sebagai undang-undang yang seragam dalam pengurusan pentadbiran tanah, KTN ataupun Akta 828 sentiasa disemak selaras dengan keperluan semasa dan juga peredaran pembangunan.
Pindaan dan semakan terakhir akta ini ialah pada tahun 2016 dan 2020 tentang soal pembangunan tanah dan juga meningkatkan denda dan hukuman pencerobohan tanah dan rizab kerajaan. Jadi kerajaan telah mengambil pendekatan yang proaktif dalam soal pentadbiran tanah bagi memastikan ia mengambil kira keperluan semasa. Terkini Akta 828 sedang dalam proses pindaan bagi membolehkan urusan-urusan tanah dikemukakan secara online sepenuhnya. Dengan pelaksanaan cadangan pindaan ini kelak, urusan berkaitan tanah akan menjadi lebih mudah, singkat dan selamat sekaligus mempercepat pembangunan di negara kita. Ya, Mbak. Tuan Mahmat Menteri, terima kasih tentang jawapan tersebut. Tetapi isu yang lebih mendasar, jika kita ingin mengambil pengambilan tanah dan sebagainya, masalah penilaian itu pula. Isu di antara kementerian ataupun di antara agensi bagi menilaikan satu-satu berapakah harga untuk di acquire dengan izin, itu juga menjadi masalah besar. Sebab tu saya bangkitkan tentang kadang-kadang kita nak buat pembangunan supaya dia cepat, lancar, tetapi isu-isu berbangkit ini yang sebenarnya mengekang pihak-pihak kementerian untuk melaksanakan dengan baik, terutama dalam projek-projek besar seperti lebuh raya dan juga yang kereta api dan sebagainya. Ya, malah dalam soal NRECC juga, tapi saya belum masuk lagi, tetapi berkaitan dengan hal ini, bajet-bajet besar yang kita lihat untuk projek tebatan banjir, sebenarnya kadang-kadang 50% ialah soal kos pengambilan tanah. Dan itu juga yang makan masa, nak selesaikan soal pengambilan tanah. Jadi memang kita setuju tentang perkara tersebut dan kita akan lihat perkara yang dapat memastikan pembangunan yang kita mahukan dan pada masa yang sama mengambil kira kepentingan pemilik-pemilik tanah dapat diseimbangkan akan diambil oleh kerajaan. Dan kita akan ambil kira pandangan daripada Ampang tersebut. Gopeng? Gopeng tidak ada. Seterusnya rantau panjang ada. Rantau panjang bertanya tentang sejauh mana usaha-usaha dan langkah proaktif yang diambil untuk menjaga alam sekitar dan kelestarian sumber alam dalam negara. Sebagaimana kita maklum, kerajaan telah laksanakan pelbagai tindakan dan inisiatif yang proaktif dalam perkara ini, sama ada melindungi alam sekitar, sumber asli, melalui kerjasama di peringkat persekutuan negeri serta penglibatan pihak berkepentingan dan rakyat. Ke arah pemeliharaan alam sekitar, NRECC menerusi JAS Jabatan Alam Sekitar telah mempertingkatkan penguatkuasaan dan pengawasan ke atas kualiti air sungai, kualiti udara serta premis-premis perindustrian. Selain itu juga, bagi memastikan kelestarian sumber asli, langkah-langkah dilaksanakan termasuk memperkukuhkan tindakan konservasi hidupan liar dan memperkasa penguatkuasaan bagi membanteras pencerobohan, pembalakan dan pelumbungan haram. Keberkesanan tindakan penguatkuasaan turut dipertingkatkan sebagaimana yang saya sebut tadi dengan pelantikan ranger community yang telah menarik perhatian dunia. Kerajaan turut bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi meningkatkan kawasan litupan hutan, pewartaan kawasan hutan simpanan kekal dan hutan tadahan air. Kerana kita tahu soal tanah, soal hutan, soal sumber asli, banyak kuasa ini berada di dalam tangan kerajaan negeri. Seterusnya, tindakan pemeliharaan hutan juga dipergiatkan melalui penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai negara serta restorasi kawasan hutan rosot. Selain itu, pelan pengurusan lembangan sungai bersepadu akan dilaksanakan dengan kerjasama kerajaan negeri bagi mengambil pendekatan yang menyeluruh, memastikan sumber air negara yang bersih dan mencukupi, memelihara alam sekitar dan juga mengurangkan risiko banjir. Kita tidak lagi boleh bekerja secara terpisah, antara kadang-kadang dalam satu kementerian pun kita berdepan dengan masalah tersebut. Jadi seterusnya yang berhormat Kubang Krian tidak ada. Tapi saya mungkin sentuh sedikit sebab ini antara isu yang dapat perhatian luas tentang apakah kaedah pelupusan kenderaan. Saya faham kenderaan elektrik lah, dan juga pelupusan panel solar yang sebaiknya bagi memastikan jaminan terhadap alam sekitar. Mengenai pelupusan panel solar, ini antara perkara yang hangat dibincangkan di peringkat antarabangsa, sama ada di peringkat International Energy Agency dan juga International Renewable Energy Agency IRENA. Sehingga kini, hanya Kesatuan Eropah dan Korea Selatan yang mempunyai perundangan khusus mengenai kendalian end of life bagi sistem solar PV. Negara seperti Amerika Syarikat, China ataupun Jepun menggalakkan amalan pemerolehan semula bahan buangan melalui skim galakan yang diperkenalkan oleh kerajaan.
Jadi di negara kita belum ada dan buat masa ini ia memang betul peralatan seperti inverter, kabel dan panel solar dilupuskan sebagai bahan buangan am. Tetapi kita menyedari apabila kita mempertingkatkan skala cita-cita kita untuk tenaga solar sehingga 40 gigawatt, maka kita akan dijangka akan mencecah 40 juta tan ya, sisa panel solar PV apabila tamat tempoh pengoperasian loji-loji jana kuasa solar tersebut. Oleh itu, kerajaan sedang membangunkan dasar yang menyeluruh yang mengambil kira aspek pembangunan pusat pengumpulan dan pemerolehan kembali yang khusus untuk panel solar dan menetapkan syarat extended producer responsibility terhadap komponen serta panel solar yang digunakan. Dengan izin. Seterusnya, Yang Berhormat Kepala Batas. Tak ada. Okey, seterusnya. Bacok ada. Tapi mungkin saya sentuh sedikit sebab ini soal banjir, sebab antara soal favourite. Untuk makluman ahli yang berhormat, pertanyaannya ialah kerajaan memperbaiki infrastruktur saliran di daerah Bacok seiring dengan janji Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk tidak menganaktirikan negeri Kelantan. Tapi saya tak ada pantun nak cakap lah. Tetapi untuk soal ini, beberapa langkah jangka masa pendek dan jangka panjang untuk memperbaiki saliran di daerah Bacok melibatkan penyelenggaraan kolam takungan banjir dan juga menjalankan kajian PISMA, Pelan Induk Saliran Mesra Alam, untuk mengenal pasti punca kejadian banjir kilat di Pasir Putih dan Bacok yang bernilai RM2 juta dan melibatkan penyelenggaraan kolam takungan banjir yang saya sebut tadi. Kota Melaka tidak ada. Seterusnya, Alostar. Okey, terima kasih Alostar. Tentang status projek pembangunan Sungai Kedah yang dianggarkan sebanyak RM96 juta telah dimasukkan ke dalam RMK ke-12. Untuk makluman Yang Berhormat, kerajaan sedang melaksanakan projek pembinaan lencongan Sungai Baru dan menaik taraf Sungai Anak Bukit bagi RTB Sungai Kedah Anak Bukit bernilai RM76 juta. Projek ini dijangka siap pada September 2024. Status kemajuan ialah sebanyak 64%. Kubang Kerian tidak ada. Segamat tidak ada. Tapi saya mungkin sentuh sedikit. Untuk Segamat bertanya tentang status peruntukan projek Tebatan Banjir sebanyak 600 juta yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada Januari 2023. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan telah menilai cadangan-cadangan projek Tebatan Banjir dan peruntukan bagi mengambil kira pendekatan yang menyeluruh dan juga bertanggungjawab dari segi kewangan. Pelaksanaan akan memberi keutamaan kepada kawasan-kawasan kritikal terlebih dahulu dan kita ambil pendekatan perolehan procurement yang berbeza berbanding dengan di kawasan yang lain. Bagi daerah Segamat, Segamat akan dapat 2 projek RTB, iaitu Sungai Muar Fasa 3 pakej 1 dan pakej 2 yang masih dalam proses perolehan. Ketereh ada? Ya. Terima kasih Yang Berhormat Ketereh tentang soal naik taraf sistem pepiratean di Ketereh yang menjadi punca kepada banjir dan juga kerosakan harta dan tempat tinggal. Pengurusan sistem saliran sebagaimana kita tahu diuruskan oleh pelbagai pihak. Satu ialah PBT, pejabat daerah, JKR, JPS, pemaju dan agensi-agensi yang berkaitan. Dalam satu mesyuarat Jemaah Menteri pada 19 Jun 1996 telah memutuskan JPS diberikan tanggungjawab sepenuhnya untuk mengurus dan menyenggara semua sungai termasuk sungai di kawasan PBT, manakala PBT bertanggungjawab untuk mengurus dan menyenggara sistem peparitan di kawasan masing-masing. Bagi mempertingkat daya tahan terhadap banjir, antara projek pengurusan banjir dan saliran mesra alam di Ketereh, daerah Ketereh melibatkan pertama, menaik taraf saliran bagi kurangkan banjir di depan Klinik Kesihatan KK3 Kok Lanas, Kota Baru dengan jumlah RM4.9 juta yang akan siap pada Januari tahun depan.
Seterusnya, menaik taraf saliran bagi mencegah banjir di Klinik Kesihatan dan Balai Bomba Ketereh, Kota Baru dengan kos RM5.7 juta dan dijangka siap pada November tahun ini, dan membina dan menaik taraf sistem saliran bagi mengatasi masalah banjir di Taman Wadi Iman, Kot Lanas, Kota Baru dengan jumlah RM2.8 juta dan dijangka siap pada Julai 2024, dan juga membina dan menyiapkan saliran bagi mengelak banjir di Baruh Kadok ke Pasar Batu Lapan, Jalan Kuala Krai, Kota Baru dengan kos berjumlah RM2.5 juta dan disiapkan pada Julai tahun hadapan, dan projek membina dan menaik taraf saliran bagi mengatasi banjir di SK Ketereh, Kota Baru dalam proses penyediaan dokumen tender. Seterusnya, Yang Berhormat Menteri, ya. satu lagi yang saya nak highlight kat sini, iaitu berkenaan dengan tali air. Okey, sebelum ni dia ada parit ke tali air untuk air itu lepas ke tali air. Tetapi sekarang saya dipahamkan yang banjir besar itu lagi, parit itu di kampus, kemudian diletakkan longkang ataupun kalbok yang kecil, menyebabkan apabila berlaku banjir, air ini dah tersumbat. Jadi selepas mungkin 2-3 jam dia dah menenggelamkan Jadi kalau boleh bincang balik dengan kadar untuk bina balik tali air tersebut, yang mana apabila parit itu besar, air itu mudah lepas ke tali air. Dia turun, tapi saya boleh tahu mana spesifik di Ketereh? Satu di Jambu Merah, kampung Jambu Merah. Satu lagi di Jambu Merah, dan juga di Padang Kala kata silap saya. Tapi saya dah pergi tempat tu. Memang longkang tu kecil sangat. Jadi selepas 2 jam dia dah overflow dah air tu. Tak apa, Yang Berhormat mungkin boleh tulis secara spesifik butiran ini kepada saya, bagi butiran InsyaAllah. dan kita akan cuba selesaikan secepat mungkin. InsyaAllah. Ya, terima kasih. Okey, seterusnya Bagan Serai. Yang Berhormat Menteri, Ya. saya isu yang sama berkaitan dengan tempatan banjir. Saya ingin penjelasan juga tentang status terkini fasa 2 dan fasa 3 tempatan banjir di Rantau Panjang, dan janji Timbalan Perdana Menteri itu untuk membekalkan PAM berkuasa tinggi. Jadi sejauh mana progres itu, dan keperluan untuk tambah naik taraf jalan di Jalan Serai 5 yang aras airnya melepasi kepala, dan itu menjadi penghalang utama, terutama untuk dalam masalah keselamatan, terutama yang melibatkan pesakit dan bawa ke hospital. Itulah jalan yang menjadi penghalang. Jadi adakah perancangan kerajaan untuk masa depan jalan-jalan yang kritikal ketika berdepan dengan banjir di Rantau Panjang? Saya memang ada jawapan secara lebih makro atau menyeluruh tentang soal tempatan banjir, termasuk yang berkeutamaan tinggi. Saya akan sentuh selepas ini, dan juga pendekatan untuk berdepan dengan musim monsun. Tapi itu secara general lah, bukan fokus. Tapi kalau dapat saya akan jawab sekarang, jika tidak secara bertulis kepada Yang Berhormat tentang perkara tersebut. Bagan Serai membangkitkan tentang memastikan peruntukan yang mencukupi disalurkan kepada JPS untuk memastikan sistem saliran dan pam air berada pada tahap baik. Dan seterusnya masalah kekurangan air. Ni lain sikit lah Bagan Serai punya isu ni, ketika kemarau dapat diatasi. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, pihak kementerian telah mengambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk peruntukan kerja-kerja pemeliharaan sungai untuk mengurangkan risiko banjir di bawah RMK ke-12, iaitu sebanyak RM28 juta kepada negeri Perak, melibatkan pertama kerja-kerja pengaluran sungai, kedua kerja-kerja menstabilkan tebing sungai, ketiga menaik taraf aset tak alih, dan keempat menaik taraf saluran dan struktur berkaitan meningkatkan kualiti air sungai. Terdapat 5 kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, hampir RM1 juta di Parlimen Bagan Serai bagi perkara tersebut. Memang kita tahu kawasan pengairan Kerian ni ada masalah bekalan air, dan
selain daripada itu, pada tahun 2022, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui JPS Negeri Perak telah memulakan projek naik taraf rumah PAM Padang Lalang dan lain-lain kerja berkaitan di bawah rancangan pengairan Kerian Perak Darul Rizwan, dan ini mengambil kira masalah yang terjadi di rumah PAM tersebut dan kita sasarkan siap pada tahun hadapan. Seterusnya kepada Tan Sri Speaker. ya. Terima kasih kepada Menteri. Kerana perkara ini sering dibangkit dalam jawatan kuasa tindakan pembangunan daerah Kerian yang saya hadir, dan di situ juga hadirnya pegawai daripada AIDA, daripada GPS. Dan apabila kita membangkitkan isu ini ialah isu berkenaan dengan peruntukan, terutama dalam soal saliran air itu memang agak berat sekali, kadang setahun sekali saja yang dicuci, menyebabkan terjejasnya saliran pengairan untuk ke sawah sana. Maka sebab itu saya harapkan walaupun 28 juta ni cantiklah, tapi untuk satu negeri Perak, oleh kerana Kerian ni adalah merupakan tempat yang disebut sebagai jelapang padi negeri Perak selain daripada seberang Perak, maka saya mengharapkan pihak kementerian memberikan keutamaan sikit, kerana sekarang ni dah 3 musim dah petani-petani dah rasa gibap. Saya bimbang takut gibap mereka ni menyebabkan mereka tidak buat padi, dan itu akan membahaya dari segi food security. Maka sebab itu kita harapkan pihak kementerian dapat mengambil cakna terhadap isu Kerian. Terima kasih, Tuan Speaker. Umat, di peringkat NRCC dan JPS kita akan adakan perbincangan lanjut dengan KPKM tentang perkara ini. Rasah ada? Okay. Tentang soal pembangunan lembangan Sungai Bersepadu Sungai Linggi fasa 5 yang ditender semula melalui kaedah tender terbuka. Adakah projek ini dapat dimulakan awal tahun depan? Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan telah menilai semula cadangan-cadangan projek tempatan banjir berkeutamaan tinggi yang dikemukakan, dan sebagaimana saya sebut, kita bersetuju untuk memberi keutamaan kepada kawasan-kawasan kritikal untuk dilaksanakan terlebih dahulu pada 2023. Iklan-iklan telah dikeluarkan pada Jun 2023 bagi projek yang dimaksudkan dalam proses perolehan tender, dan tutup tender ialah pada September 2023. Dan kami di NRCC menerusi JPS sedang berusaha memastikan pembangunan ini dapat dimulakan pada tahun 2024 dengan proses perolehan itu selesai. Yang Berhormat Menteri, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Ini sesungguhnya berita baik melalui tender sebab kita nak jimatkan kos. Saya nak tanya, tadi Yang Berhormat Menteri kata tahun 2024, suku pertama ke kedua ke ataupun seterusnya. Saya mohon bolehnya suku pertama lah, sebab kita tak mahu apa-apa yang pernah terjadi, musibah besar berulang kembali. Terima kasih Menteri. Okey, kami akan ambil kira pandangan tersebut. Batu Pahat tidak ada. Seterusnya, okey, untuk makluman tentang perkara projek-projek berkeutamaan tinggi bagi banjir, sebagaimana yang kita tahu, asalnya bajetnya 15 bilion ringgit, tapi hari ini kita telah dapat tetapkan nilai projek semuanya 11.8 bilion ringgit, satu penjimatan 3.2 bilion ringgit, nilai yang sangat besar. Jadi macam masalah wang untuk penyelenggaraan, soal perhilitan dan sebagainya, insya-Allah kita dapat atasi dengan lebih baik dengan ada penjimatan ini. Dan ini melibatkan kerjasama yang baik JPS, BBA dan juga MET Malaysia. Dan untuk menyantuni hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyegerakan projek-projek ini, dan dalam keadaan kita terpaksa mengambil pendekatan perolehan yang baru, kita telah mulakan tawaran iklan sebagaimana sebut tadi pada Jun 2023, dan pengeluaran SST secara berperingkat bermula pada September 2023. Seterusnya, saya terpaksa sebab masa suntuk dan banyak lagi isu yang terpaksa saya jawab. Yang Berhormat Kuantan. Yang Berhormat Menteri. Ya. Idris, bagi Kelang tentang jabatan banjir. Ya, Kelang. Status.
Okey, Yang Berhormat bertanya tentang bagi negeri Selangor. Dan bagi negeri Selangor ada dalam, kalau yang projek-projek skala besar di bawah RMK ke-12 ada 5 projek di peringkat pra-pelaksanaan, 4 projek dalam pelaksanaan dan 2 projek pasca pelaksanaan. Dan 6 projek tempatan banjir berkeutamaan tinggi yang dalam bajet 11.8 bilion ringgit tersebut sedang dalam proses perolehan pra-pelaksanaan yang melibatkan projek-projek JPS dan juga BBA. Dan ini ya, senarai dia panjang, mungkin saya akan berikan secara bertulis kepada Yang Berhormat. Menteri, Ulu Langat ada tak yang betul? Ulu Langat tak apa, nanti kita minum kopi. Minum kopi juga. Aduh. Okey, seterusnya Muar. tak ada. Yang Berhormat Menteri, Muar. Ya Muar, kejap. Ia bersama dengan Puchong, soalannya sama. Yang mana pasal? Berkenaan, ringkas je Yang Berhormat Menteri. Saya bertanya soalan bersama dengan Yang Berhormat Puchong berkenaan isu RE, iaitu TPA, Third Party Access. Ada, saya akan jawab. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, marah ada ya? Saya cuba tengok ya, banyak isu ni. Ya, Kalau tak, kalau kita boleh boleh Yang Berhormat, saya minum teh cadangkan sekali lah. jawab ada yang ada dalam Dewan. Ya, memang betul. Yang lain bertulis. Saya kalau nak jawab yang ada dalam Dewan ni pukul 10 malam kita habis. So saya nak Okey, cuba ni endorse rakyat ni. sebab ada banyak isu, so saya nak cuba berlaku adil kepada semua. Ya. Okey. Yang Berhormat, saya cadangkan tanya siapa yang ada dalam. Marah ada? Marah ada. Okey. Ya, saya faham. Tadi saya tanya Contoh, sesuatu. Ya. Dah, bila saya sampai saya akan tanya. Arau ada, ada. setiu. Okey, boleh. Kita boleh lagi cepat ya. Yang Berhormat Menteri, setiu ada. Ya. Setiu. Kalau ada saya akan ni. Saya ingat begini, menteri tengah cari lagi tu, tersabar kejap. Kalau Okey. duk kacau dia lagi, pukul 12 malam kita tak habis. Okey, Rompin ada? Okey. Ada. Ini tentang soal pencemaran Sungai Pukin, Rompin, agar ia tidak berulang. Dan untuk pemantauan yang lebih kerap ke atas 23 buah kilang proses kelapa sawit di sekitar Rompin. Dan untuk makluman, memang di peringkat JAS sentiasa memantau dan juga menguatkuasa bagi mengawal serta memastikan premis-premis yang lepaskan effluent ini mematuhi AKAS ataupun Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan segala peraturan yang berkaitan. Antara tindakan yang kita buat ialah melakukan pemeriksaan punca-punca pencemaran secara berkala, melaksanakan penguatkuasaan secara bersepadu ke atas premis-premis yang berpotensi melakukan pencemaran, mengenakan tindakan tegas ke atas premis-premis yang melepaskan buangan effluent melebihi had parameter yang ditetapkan dan melakukan pemantauan terhadap kualiti air di Sungai Keratong dan Sungai Pukin secara berkala. Berkenaan data berkaitan sungai, JAS melaksanakan program Environmental Quality Monitoring Program EQMP yang merangkumi pengumpulan data pemantauan kualiti udara, kualiti air sungai dan kualiti air marin di seluruh Malaysia bagi tujuan melaporkan tahap sebenar kualiti alam sekitar. Dan ini adalah satu sistem untuk amaran awal, early warning system. Dan kita juga di peringkat kerajaan dalam proses untuk melaksanakan pindaan kepada Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, Akta 655 yang melibatkan 3 perkara utama. Pertama ialah meningkatkan tempoh hukuman dan kadar denda ke atas tindakan yang berisiko yang menyebabkan pencemaran. Dalam hal ini, pindaan melibatkan peningkatan denda daripada RM100,000 kepada RM15 juta, manakala hukuman penjara dinaikkan daripada setahun kepada 15 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Penyeneraian kesalahan-kesalahan baru seperti apa-apa perbuatan yang menyebabkan atau berkemungkinan menyebabkan penutupan sistem bekalan air atau gangguan bekalan air serta melepaskan apa-apa kumbahan, effluent terlarang, benda atau bahan ke dalam mana-mana lurang. Dan ketiga, membolehkan pemegang lesen perkhidmatan air menuntut semula kos bagi memulihkan sistem bekalan air yang telah dicemari bagi membolehkan pengguna mendapatkan pampasan dari kerugian. Jadi perkara ini kita sedang kaji untuk laksanakan. Ya, boleh pendek saja. Yang Berhormat Menteri, ada sebahagian daripada kilang-kilang ini berhampiran dengan sungai. Jadi ada tak cadangan daripada kementerian supaya kilang-kilang ini dialih
jauh sedikit daripada sungai, sebab mungkin akan berlaku semula pencemaran di masa-masa akan datang. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Okey, itu saya fikir melibatkan juga bidang kuasa di peringkat PBT dan kerajaan negeri dan KPKT, dan kita akan bincang lebih lanjut lagi. Seterusnya Temerloh. kejap ya, bagi saya ni nanti. Okey, saya nak menjawab tentang apa yang tentang soal tarif elektrik ya, sebab ini antara isu panas yang dibangkitkan. Saya ingat tentang soal ICPT, imbalance cost pass through, yang kita ambil kira kos bahan api dan kos penjanaan lain tempoh 6 bulan ke belakang. Ini bukan perkara baru, ia telah ada mekanisme ini sejak tahun 2015. Kos ICPT bagi tempoh Januari sehingga Jun 2023 adalah lebih rendah, 9.26 bilion ringgit tahun ini, berbanding kos ICPT tahun lepas itu sebanyak 16.16 bilion ringgit. Selain dan oleh itu pada 21 Jun 2023 kita telah ambil keputusan supaya pengguna bukan domestik daripada kalangan industri dan komersial untuk menikmati penurunan kadar surcharge daripada 20 sen kilowatt jam kepada 17 sen. Jadi ada penurunan bil di antara 4 sehingga 6% sebulan bagi tempoh 1 Julai 2023 sehingga 31 Disember 2023. Hari itu naik daripada 3.7 sen sampai ke 20 sen, memandangkan harga bahan api yang terlalu tinggi. Sekarang kita turunkan seiring dengan penurunan harga bahan api. Jadi kita berharap mungkin ini bukan luar bidang kuasa kementerian kami, tetapi pihak industri dan perkhidmatan juga akan pass through savings ini kepada pengguna. Dan tetapi bagi pengguna low voltage 1 Julai sehingga 31 Disember kita kekalkan 3.7 sen kilowatt jam, sedangkan harga elektrik itu lebih tinggi tetapi kita kekalkan. Dan ini melibatkan PMKS, restoran, kedai runcit, bengkel-bengkel kecil dan juga kategori pertanian spesifik supaya tidak terbeban dalam soal harga bahan makanan. Dan kita juga telah perluaskan ya, kepada kadar 3.7 sen kilowatt jam ini kita telah perluaskan kepada operator air dan pembetongan pada 1 Julai 2023. Jadi seterusnya Kota Belud ada? Tidak ada. Seterusnya okey, Puchong dan Muar. Ya, tentang apa yang dibangkitkan sebentar tadi. Pertama, Puchong ada bangkitkan tentang third party access. Ini untuk memberikan pihak lain untuk turut terlibat mendapatkan tenaga tersebut tanpa menggunakan TNB, Tenaga Nasional Berhad. Mereka boleh pergi direct kepada pengeluar-pengeluar tenaga boleh baru misalnya. Jadi memang NRECC dan Suruhanjaya Tenaga akan laksanakan kajian menyeluruh berhubung pelaksanaan TPA kerana ia akan memberi impak yang signifikan kepada industri bekalan elektrik serta melibatkan kos reflektif tarif dan pindaan kepada akta dan peraturan. In principle, dengan izin kami bersetuju. Tetapi daripada segi pelaksanaan dia memerlukan beberapa perkara. Kita harus ingat, dan saya akan sambung juga dengan apa yang dibangkitkan sebentar tadi oleh Muar tentang soal Muar bangkitkan tentang energy exchange ya, yang kita usulkan. Kita pada Mei tahun ini kerajaan telah menamatkan halangan untuk perdagangan tenaga boleh baharu rentas sempadan yang dibuat oleh kerajaan sebelum ini. Memang itu telah membuatkan satu excitement dengan izin kepada sektor tenaga secara meluas dan ramai yang bertanya ya, tentang bila kita akan laksanakan. Jadi saya boleh maklumkan di sini bahawa kertas kabinet tentang energy exchange ini kita jangka bentang pada bulan hadapan Oktober. Perbincangan lanjut telah yang begitu detail dan lanjut juga telah diadakan di kalangan NRECC, Suruhanjaya Tenaga bersama-sama dengan industri, dan juga kita adakan juga dengan counterpart kepada ST iaitu EMA di Singapura. Dan apa prinsip dia? Prinsip dia mudah. Adil, cost reflektif dalam akses saksama bagi memaksimalkan nilai TBB serta REC, Renewable Energy Certificate. Sebagaimana ketika dasar ini diumumkan,
kita nak dapatkan premium daripada perdagangan, sikit mas ya, perdagangan tenaga boleh baharu rentas sepadan untuk meningkatkan kemampuan grid. Baru-baru ini satu artikel keluar di media antarabangsa, dia mengatakan, dan ini antara sektor tenaga boleh baharu yang paling maju di dunia, di United Kingdom, masih berdepan dengan masalah. Apa masalah dia? Dia kata ada 3 masalah: grid, grid and grid. Begitu juga Vietnam, tenaga boleh baharu dari segi solar telah scale up dengan begitu jauh berbanding dengan negara kita. Tetapi apabila grid dah tidak bersedia, banyak tenaga-tenaga ini tidak dapat disalurkan. Jadi kita tidak mahu berdepan dengan perkara tersebut. Jadi sebab itu kita nak tingkatkan kemampuan grid kita. Tenaga solar ini in principle is a intermittent form of energy. Ya, kita ada 4 jam sampai 5 jam saja sehari walaupun kita rasa panas, dan sekiranya tidak disamakan dia akan ada satu beban. Jadi sebab itu kita sedang pertingkatkan perkara ini untuk kita invest dalam Yang Berhormat Menteri, 30 saat saja. Ya. Sedikit saja. Saya faham TPA itu akan makan masa untuk dimuktamadkan. Cuma apabila Yang Berhormat Menteri dan kerajaan mengumumkan dasar yang baik, iaitu membenarkan ekspor tenaga boleh baharu keluar, kerajaan Singapura ada mengeluarkan RFP yang bakal lapse ataupun tamat pada suku yang keempat tahun ini. Cadangan tambahan yang dibawa oleh Puchong adalah untuk sambil menunggu TPA dimuktamadkan, adakan tripartite agreement. Adakah kementerian akan mempertimbangkan cadangan tersebut? Terima kasih. Kita tidak ada, sebenarnya saya ingat demand untuk tenaga boleh baharu daripada negara Singapura adalah sangat tinggi. Dia akan ada terus, peluang ini akan ada, dan memang kita berkomunikasi secara terus dengan pihak EMA, malah di peringkat Perdana Menteri kita dengan Perdana Menteri Singapura, saya dengan counterpart saya. Jadi perhubungan ini berlaku secara berterusan, dan kita akan memastikan mekanisme kita dapat kita rebut peluang-peluang yang ada di sana, memastikan industri tenaga boleh baharu kita dapat berkembang dengan pesat, dan ia akan memberi manfaat kepada keperluan kita dari segi penjanaan tenaga boleh baharu kepada negara kita. Sebab apa beban yang paling kita takut berlaku di banyak negara lain, iaitu kos untuk meningkatkan grid ini jatuh kepada pengguna biasa yang mungkin orang kampung, dia tak kisah pasal TBB, dia tak perlu pun TBB, tetapi tarif dia naik kerana beban untuk meningkatkan grid. Jadi kalau syarikat-syarikat macam Amazon, Google dan sebagainya perlukan green energy, mereka kena bayar lebih untuk dilaburkan ke dalam grid. Baru-baru ni bila kita naikkan green electricity tariff, melompat juga. Kata sebab dia kata mahal, tapi itu pelaburan yang kita kena laksanakan. Seterusnya Subang bercakap tentang kerajaan juga beri fokus kepada biomass, biogas dan mini hydro berbanding tenaga solar. Jadi juga soal loji-loji pembakaran arang batu sedia ada, sebab kita tahu arang batu ialah bahan api yang paling mencemar. Jadi sememangnya penjanaan solar ini diberi tumpuan kerana ia lebih mudah untuk scale up dalam keadaan yang sedia ada. Dari segi akses, kalau macam biomass, ia juga melibatkan persaingan penggunaan. Maksudnya kalau ada bahan itu boleh digunakan untuk makanan, maka ia juga menimbulkan situasi yang mana ia akan meningkatkan harga bahan makanan dan juga kos yang lebih rendah untuk solar. Tetapi betul ya, ada kecabaran tersendiri dan kita perlu explore all our options. Sebagai contoh, kita ada banyak menghasilkan pellet daripada hasil buangan sawit dan sebagainya, dan ini dieksport ke negara Jepun yang sanggup membayar harga yang lebih tinggi. Sepatutnya kita dapat manfaatkan. Kita ada banyak biomass plants yang kecil di ladang-ladang sawit, tetapi dia off grid, dia hanya untuk internal consumption. Jadi ini antara perkara yang kita cuba perbaiki. Mini hydro ada potensi yang baik. Ya, saya telah isytiharkan kalau boleh large hydro di Semenanjung kita nak avoid sebab kos dia kepada alam sekitar, kepada hutan dan sebagainya. Tetapi mini hydro banyak timbul kadang-kadang konflik dengan kerajaan negeri, charge yang mereka kenakan dan sebagainya. Jadi ini kita akan kaji bagaimana kita dapat giatkan pembangunan mini hydro. Last kali tentang soal ini, dalam soal arang batu, kita sedang melihat option untuk memang tidak mudah. Sebab kita tahu dalam soal arang batu, kebanyakan ada PPA dalam sektor tenaga kita yang sangat menjaga kepentingan IPP. Jadi kita sedang mungkin kita nak lihat potensi untuk adakan RFP. Kita dapatkan proposal. Salah satunya is early retirement, ya, tetapi tidak mudah. Kedua is mothballing. Mothballing ini dia akan beroperasi pada skala yang minimum
sekiranya kita perlu tenaga elektrik tu kita boleh terus tingkatkan, tetapi pencemarannya dapat dikurangkan, dan ini dibuat di Jerman dan China. Di Jerman ia dapat dimanfaatkan ketika perang Ukraine. Dan satu lagi ialah co-firing, yang mana arang batu itu kita boleh campur dengan biomass atau dengan hidrogen, amonia dan sebagainya, supaya kesan kepada alam sekitar juga dapat dikurangkan. Jadi kita sedang kaji perkara tersebut. Kalau mungkin satu benda saya nak sentuh last sekali, dalam keadaan kita dah ni dah lepas waktu isyak, saya takut sampai subuh. Jadi sebelum tu Menteri, ada lagi mungkin ahli merahmat. siapa lagi yang ada belum saya Takut sentuh? pasal dia dah tunggu lama. Tenom. Boleh sebut kawasan dan isu. Temerloh. Isu? Isu air, tebatan banjir, jambatan, banyak benda tu. Kuantan Setiu. Temeloh, Kuantan, Stew. Saya cuba jawab sebanyak mungkin, tapi mungkin kalau tak sempat saya akan bagi secara bertulis. Setiu apa? Okey. Setiu? Setiu isu pengorekan muara Sungai Merang selepas musim tengkujuh. Ketumpat REE. Tumpat apa? Berkenaan? Das REE. REE. Ya. Tumpat. Hari ini memang Merah saya ada dah lagi? sebut tadi, ya. Maran. Maran. Ya, Maran. Maran isu peruntukan 25 juta yang lulus tahun 2019. Tapi tak dilaksanakan. Untuk apa? Untuk banjir? Tempatan banjir. Okey. Okey, boleh saya tumpu di situ dan saya akan Tenom tempatan banjir. Pada mitigasi banjir. Tenom. Tenom banjir. Okey. Banjir. Perbuatan Poh. Pasir Salak. Tu apa, semua banjir ke? Pasir Salak banjir. Okey. Okey. Pasir Salak Menteri. Okey. Pasir Salak. Boleh. Faham setakat ni tak ada jawapan tu Menteri. Pasir Salak. Isunya banjir, tebatan banjir, kemudian tempat ni kampung pematang pelanduk. Sungai Kinta. Okey, kalau boleh di situ dan tidak ada pencelahan. Ya. Saya pohon. Okey. Saya pun nak balik rumah juga. Jadi, okey. Saya nak jawab dulu perkara ni yang saya tahu banyak disentuh oleh yang berhormat sekalian tentang soal NRREE, Nadir Bumi. Jadi pertama sekali, banyaklah ya, Pasir Mas, Tumpat, Kubang Pasu, Jerai, Puncak Borneo, Subang dan sebagainya. Dan tentang bagaimana kerajaan pusat dapat membantu kerajaan-kerajaan negeri dalam hal ini. Memang mengikut kajian JMG, Rizab Mineral Negara termasuk NRREE sangat besar nilai dia, ya. Dan rizab ini termasuklah mineral berlogam, mineral bukan logam dan mineral tenaga. Bagi memastikan sektor industri mineral dapat dibangunkan secara holistik dan memberi pulangan jangka masa yang panjang, kita telah ada Pelan Transformasi Industri Mineral Negara 2021-2030, dan ini menekankan pembangunan mineral-mineral strategik seperti REE bagi menyokong pembangunan industri tenaga boleh baharu, ya. Keperluan magnet, keperluan untuk turbine dan sebagainya banyak bergantung bateri, banyak bergantung kepada REE. Jadi atas dasar itu kita akan lihat satu transformasi industri mineral terhadap yang ada impak yang lebih tinggi. Dan antara negeri yang dikenal, kita JMG telah kenal pasti 29 kawasan potensi NRREE seperti di Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Sarawak, Terengganu, Selangor. Jadi kita akan mengkaji meningkatkan program pemetaan mineral untuk kita dapat satu kajian yang lebih menyeluruh. Ada permintaan misalnya dari Sarawak kerana kos bagi negeri yang besar nak kaji nilai NRREE di sana. Jadi fokus kita apa, sebagaimana yang diulang oleh Yang Berhormat PM tempoh hari, kita tidak hanya mahu menjadi pengeluar bahan mentah. Zaman itu sudah berakhir sepatutnya. Kita nak ada tambah nilai dalam industri ini, paling minimum di peringkat hiliran. Ya, kalau tidak pun di peringkat huluan. Itu pendekatan kita. Jadi kita juga sedang membangunkan dasar mineral negara 3 yang memberi tumpuan kepada perundangan dan persekitaran industri, mengukuhkan rantaian nilai industri menggunakan teknologi terkini dan juga elemen ESG dalam industri mineral. Dan dalam hal ini kerajaan ataupun
Di peringkat JMG, kita ada perbincangan selain dengan institusi tempatan seperti Akademi Sains, universiti-universiti. Kita juga adakan dengan Korean Institute of Geosciences dan juga program Expert Deployment Mechanism dengan izin oleh kerajaan Kanada. Okey, dan seterusnya tentang apa yang diumumkan tentang Alustar, Seputih, Bagan, Sabak Bernam, Padang Serai membangkitkan tentang SOP untuk perlombongan dan extraction REE dan juga bagaimana kita nak lindungi alam sekitar dan isu penyah hutanan dalam dasar pembangunan mineral yang baru. Ada cadangan, berbagai cadangan. Jadi buat masa ini, dasar sedia ada kita ialah kita tidak meluluskan sebarang kelulusan surat kebenaran skim pengendalian melombong ataupun operational mining scheme bagi aktiviti perlombongan di kawasan hutan simpan kekal, rezerv perlindungan, kawasan tadan air dan kawasan sensitif alam sekitar. Tetapi merujuk kepada kenyataan ketika pertimbangan dasar baru-baru ini, NRECC akan perhalusi dan memperincikan kebolehaksanaan dasar ini secara menyeluruh dan teliti. Berdasarkan data daripada JMG, 80% daripada kawasan berpotensi untuk REE berada di luar hutan simpan kekal. 80%. Ya, jadi ada banyak ruang untuk dimanfaatkan. Saya tak pasti di Ulu Langat ada atau tidak. Tetapi apa yang nak tekankan, kita boleh buat pada economies of scale tanpa sentuh hutan simpan kekal. Dan sekiranya kita buat masa ini belum ada pengubahan dasar, sekiranya dibenarkan mana ada penyahwartaan kerajaan negeri kerana nak buat nak teroka REE di kawasan hutan simpan kekal, sebab REE atau mineral tidak termasuk dalam bahan-bahan untuk hutan pengeluaran di bawah peraturan yang sedia ada. Jadi dikena nyahwarta. Kalau nyahwarta, kita akan minta mereka ganti keluasan yang sama, ya, untuk hutan simpan kekal kita. Tapi that is the last resort. Kita nak cuba elakkan perkara tersebut. Okey, banjir, ya, kita fokus banjir. So okey, jap, okey. Boleh balik. Ada. Okay, kita cadang buat jawapan tulis sajalah, kesian tak tu Menteri. Ada. Dah sekejap, saya boleh jawab sikit je. Kalau nak tunggulah. Okey. Tadi Segamat Ketiri dah jawab. Jap. Kalau itulah saya sebab dah laju tu dia. Okey, Maran. Sebab Maran banyak bertanya tadi. Okey, Maran memohon baki 13 juta ringgit. Betul daripada keseluruhan peruntukan yang telah diluluskan sebanyak 25 juta ringgit bagi pelaksanaan tebatan banjir. Untuk permintaan Maran ialah untuk naik taraf, besarkan dan dalamkan sungai-sungai di sana. Jadi di bawah projek rancangan tebatan banjir Bandar Maran Fasa 1 daerah Maran telah mula dilaksanakan pada 5 Disember tahun lepas dan dijangka siap pada Jun 2024 dengan kos berjumlah 12.5 juta ringgit. Jadi kalau kita tahu dalam sistem perolehan kerajaan, kalau itu telah walaupun ada perancangan asal untuk bajet tersebut, kita telah adakan procurement dengan jumlah 12.5 juta ringgit. Baki itu bukan di tangan kami di NRECC. Jadi apa tu? Jawab tu. Pada mula saya minta 25 juta tu, jadi JPS dia berikan anggaran. Tetapi baru ni saya tanya, dikatakan bahawa mereka tak boleh buat dengan peruntukan itu. Kenapa masalah dia? Sepatut tidak pun tak selesai masalah banjir di Maran ni, Pak Menteri. Terima kasih. Saya harap minta beri perhatian lah. Terima kasih, dan sebab tadi pun saya letak syarat jangan mencelah. Jadi kalau mencelah, saya kata saya akan bagi jawapan secara bertulis. So kalau boleh, yang berhormat sekalian,
masa sudah lewat. Kalau izinkan saya untuk jawab yang selebihnya, insya-Allah secara bertulis kepada semua yang berhormat yang turut serta dalam perbahasan.